Secara peribadi saya boleh kata saya bantah legalization of sports betting. Tapi saya tak bincang perkara ini hari ini. Saya leave it to my comrades to carry on the issue, sama ada bertentangan dengan isu Islam halali dan lain-lain. So PM Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah berkata secara tegas, we can no longer tolerate practices that support the behaviour of rent seeking and patronage. Akan tetapi, bunyian terus yang tidak berasas seperti contoh-contoh yang telah pun disenaraikan menunjukkan bahawa isu-isu rent seeking dan patronage tetap ditolerate oleh Kerajaan Barisan Nasional, malah ianya digalakkan oleh kerajaan. So, mananya perubahan, mananya transformasi yang dikatakan oleh pihak kerajaan. Yang Berhormat Shah Alam sebelum ini telah pun membangkitkan isu Hospital Shah Alam yang bernilai 482 juta ringgit yang menghadapi masalah dan perselisihan antara kontraktor utama dan subkontraktor. Nilai anggaran pembinaan sebelum kontrak ditawarkan adalah 300 juta. 300 juta menjadi 482 juta. Sebenarnya masalah pokok projek ini adalah kerana kerajaan memberikan projek ini kepada sebuah syarikat kroni kosong, Sunshine Fleet, yang langsung tidak berkemampuan dan track record bidang pembinaan. Tidak ada. Syarikat Sunshine Fleet ini telah menawarkan projek ini kepada subkontraktornya sekaligus 100% mengikut prinsip Alibaba. Okay? Dan pemilik Sunshine Fleet, pemilik dia bukan syarikat Sunshine Fleet, pemilik Sunshine Fleet menerima komisen sebanyak 46 juta ringgit terus. Okay? 46 juta ringgit masuk kocek sendiri tanpa perlu membuat sebarang kerja. Dan tambahan pula, Sunshine Fleet yang tidak buat banyak kerja, hanya buat coordination saja dengan pihak subkontraktor, mendapat untung bersih 31 juta. Okay? Jumlah komisen mendapat projek adalah sekurang-kurangnya 77 juta, iaitu 16% daripada kos pembinaan. Ini merupakan satu isu mengapa saya nak tanya, mengapa kerajaan tidak menjalankan tender secara terbuka untuk projek-projek penswastaan. Bila saya tanya kepada pihak Menteri Kewangan, pihak Menteri Kewangan kata, oh, bagi semua perolehan bagi menteri sudah menjadi open tender. Bila saya tanya projek-projek ini, menteri kata, oh, itu projek penswastaan, bukan bawah kawalan Menteri Kewangan, itu bawah kawalan EPU. Bila saya tanya menteri mengawal EPU, menteri kata, oh, bagi projek-projek penswastaan, PPP, PFP semua tu tak perlu open tender. Kenapa pula? Itulah maknanya projek besar yang dijalankan oleh kerajaan, itulah tempat dia di mana leakages yang terbesar dalam kerajaan. Kenapa tidak ada open tender bagi projek-projek PFP dan PPP? Sekarang projek hospital ini telah menimpa masalah. Adakah kerajaan akan bersifat toleransi kepada kontraktor utama ataupun akan mengenakan penalti sepenuhnya termasuk pembatalan kontrak kepadanya kerana telah melanggar syarat-syarat kontrak kerajaan? Kesemua ini merupakan ujian kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sama ada Yang Amat Berhormat akan mengambil langkah tegas terhadap pihak yang bersifat rent seeking dan patronage, ataupun beliau akan sekali lagi cakap tak serupa bikin. Okay? Menuju kepada isu pengangkutan awam di sekitar Lembah Klang dan juga di seluruh negara, saya nak bangkitkan isu tentang sistem pengangkutan awam di Klang Valley. Saya mengalu-alukan keprihatinan daripada kerajaan kepada isu public transport di Malaysia. Tapi saya rasa ada satu masalah dalam konsep kerajaan ingin mengurus public transport di negara kita. Sekarang kerajaan kata syarikat prasarana akan masuk ke Johor Bahru, menubuhkan rapid JB boleh jadi untuk menjalankan bus system di Johor Bahru. Kita pun akan adakan satu MRT system yang cukup besar. Saya nak tanya, adakah syarikat prasarana, satu syarikat, mampu menjalankan kesemua public transport, bus system, LRT system, MRT system di seluruh Malaysia? Tak mungkin. Kenapa kita tidak mengikut
standard public transport di seluruh negara-negara maju, di mana fungsi public transport adalah di bawah kuasa kerajaan tempatan ataupun sekurang-kurangnya kerajaan negeri. Mengapa ianya patut didelegate kepada kerajaan tempatan adalah kerana kerajaan tempatan adalah paling fasih tentang isu-isu pengangkutan, isu-isu traffic jam penduduk di kawasan tempatan. This is the role of a local council. It is not a role for a central agency. Kita bukan a centrally planned economy. Kita merupakan satu demokrasi, dan dalam sistem public transport kita juga patut menagihkan tanggungjawab bagi public transport kepada agensi-agensi seperti local government dan juga kerajaan negeri. Dan saya rasa sifat competition perlu diperkenalkan dalam sistem public transport, walaupun subsidi diperlukan. Subsidi memang diperlukan dalam sistem public transport, tetapi sifat competition dapat diperkenalkan supaya public transport kita akan menjadi lebih efisien. Saya berikan satu contoh yang senang. Sebenarnya route planning patutnya dibuat oleh pihak kerajaan tempatan. Route planning patutnya dibuat oleh pihak kerajaan tempatan. Selepas route itu ditentukan, route ini patut ditender kepada pihak-pihak yang berminat untuk mengoperasi jalan basni. Dan selepas itu kita akan mendapat syarikat yang terbaik untuk menjalankan sistem public transport bagi route tersebut. Dan itu merupakan satu cara yang telah pun tried and tested di Eropah untuk menjalankan sistem public transport di mana-mana bandaraya. Dan saya harap kerajaan akan mengambil kira cadangan ini supaya kita tidak membebankan satu syarikat yang sekarang ini dibebankan dengan bond sebanyak 8.7 bilion ringgit yang tidak dapat ditebusi. Okey, sekarang nak tambahkan lagi beban kepada syarikat prasarana, saya tidak yakin syarikat ini akan dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka untuk meningkatkan sistem pengangkutan awam bagi rakyat Malaysia. Ya, boleh golong ya, Mas. 1 minute. 2 minit. Okey, akhir sekali satu permainan kecil dengan tentang subsidi saja. Okey, saya rasa kerajaan ingin merationalize subsidi. Saya rasa kita tidak bantah rationalization of subsidi. Kita bantah bahawa kerajaan menumpukan perhatian mereka kepada subsidi kepada rakyat yang sebenarnya jumlahnya bukan besar sangat. Tapi yang jumlah besar subsidi kepada syarikat-syarikat besar seperti IPP, kerajaan tidak mengambil kira. Dalam laporan subsidi yang kita nampak sekarang, kerajaan langsung tidak mengambil kira subsidi yang diberikan kepada pihak IPP. Okey, saya baca satu peringan daripada Federation of Malaysian Manufacturers. According to Federation of Malaysian Manufacturers research last year, the electricity tariff rates in Malaysia are almost comparable to that of neighbouring countries. Maksudnya harga tarif elektrisiti kita lebih kurang sama dengan negara lain, despite it having a higher level of subsidies on gas and power sector. Maksudnya subsidi ini menjadi peruntungan kepada pihak IPP. Prices of natural gas in Malaysia to the power sector at present is 10.70 per MMBTU compared to Singapore 33.65 per MMBTU and Thailand's 20 ringgit per MMBTU. Maksudnya walaupun harga gas di Malaysia paling rendah sekali hanya 10 ringgit per MMBTU, dan harga natural gas di Singapura 33 ringgit per MMBTU, dan di Thailand 20 ringgit per MMBTU, iaitu harga mereka lebih tinggi. Tapi harga elektrisiti kita di Malaysia 29 sen per kilowatt hour compared to Singapore 33 sen dan Thailand 34 sen. Jauh tak banyak. So maksudnya memang peruntungan bagi pihak IPP cukup tebal, cukup banyak, dan jika kita nak potong subsidi, that's where we must start the cut of subsidy first. Ya, masa yang mana? Saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Yang Di-Ketua. Thank you very much.